Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita bertemu lagi tuan-tuan, perempuan, sidang penonton. Moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa khabar pada pagi ini? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kehidupan kita? Tuan-tuan, dalam kita membaca Al-Quranul Karim, dalam topik yang kita akan bincangkan pada siri kali ini ialah bagaimana kita nak memahami Al-Quranul Karim dari sudut aspek kisah-kisah yang wujud dalam Al-Quranul Karim. Kita baca banyak kisah. Kisah dalam Quran pun ada, kisah lain di luar daripada Al-Quran pun ada. Tetapi kisah dalam Al-Quran ini merupakan kisah yang penting yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi apakah ataupun bagaimanakah kaedahnya untuk kita memahami kisah-kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Jadi sama-sama kita bincangkan perkara ini sebentar lagi. Dapat banyak kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Kita boleh melihat kisah-kisah yang baik-baik. Kita boleh melihat kisah-kisah yang terhadap golongan-golongan yang kurang baik. Contohnya, kalau kita melihat contoh kisah para nabi, para rasul, kita boleh melihat contoh Nabi Adam alaihissalam. Kita boleh melihat contoh kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melihat contoh kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga watak-watak yang baik yang lain daripada rasul. Misalnya Luqmanul Hakim dan sebagainya lagi. Jadi ada kisah terhadap watak-watak yang baik dalam Al-Quranul Karim. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, ada watak-watak yang menceritakan keadaan ataupun perilaku golongan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, golongan yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca cerita Qarun, yang mana hari ini kalau kita lihat masyarakat kita, kalau jumpa harta tu, harta yang tak tahu siapa miliknya, dikatakan harta karun. Jadi perkataan karun itu, tuan-tuan, berasal daripada perkataan Qarun. Qarun itu kayanya ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya sekali. Hartanya hilang. Maka harta yang dijumpai ini masyarakat kita istilahkannya sebagai harta karun. Ada juga watak-watak yang lain yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Selain daripada itu juga ada kisah-kisah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah tentang peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan yang berlaku disebut sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Diceritakan kisah-kisah ini dalam Al-Quranul Karim. Dan yang lebih menarik lagi, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, ada juga kisah-kisah berkait dengan haiwan ataupun berkait dengan binatang. Ada kisah semut, tuan-tuan. Bahkan ada satu surah di dalam Al-Quranul Karim yang dinamakan surah semut, iaitu surah An-Namli. Ada satu surah yang berkait dengan cerita lembu, iaitu surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Quran. Nama surah itu sempena nama seekor haiwan, itulah lembu, Al-Baqarah. Ada cerita tentang burung yang disebut sebagai burung Hudhud, dan juga kisah-kisah yang lain. Yang penting, tuan-tuan, terdapat banyak kisah dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah, tuan-tuan, apakah yang kita ataupun tanggapan kita terhadap Al-Quran apabila kita membaca kisah ini? Adakah Al-Quran ini satu buku cerita penglipur lara begitu saja, kita baca tanpa kita hayati maksudnya? Ataupun adakah cerita-cerita ini, cerita lembu, cerita burung hudhud, cerita semut ini, satu cerita dongeng yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim? Ini satu persoalan yang kita perlu jawab, sebab ia berkait dengan soal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita yakin bahawa apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu merupakan satu perkara yang benar, walaupun ia datang
dalam bentuk cerita. Oleh kerana itu tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Shadaqallahul azim. Maksudnya kami, yakni Allah, menceritakan kepada kamu cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka, berita-berita berkait dengan mereka, dengan Ashabul Kahfi ini, bil haqq, dengan benar. Allah menyatakan dengan benar, bukan dongeng, bukan palsu, bukan rekaan, tapi satu perkara yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kenyataan nas daripada Al-Quran bahawa cerita ini merupakan satu cerita yang benar. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 62, Allah Ta'ala menyatakan, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini merupakan qasas. Qasas ini plural ataupun jamak kepada kisah. Qisah, qasas. Maknanya ini merupakan kisah-kisah yang benar, yang tidak boleh kita ragui, tetapi mesti kita yakini kebenarannya. Ini perkara yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu tuan-tuan, apabila kita membicarakan persoalan bagaimana untuk kita faham Al-Quranul Karim, satu aspek yang penting ialah aspek kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Peringkat yang pertama, kita baca Al-Quran. Peringkat yang kedua, kita baca ayat-ayat yang berkait dengan kisah ini. Dan peringkat yang ketiga, kita mesti meyakini bahawa seluruh Al-Quran itu adalah benar, termasuklah kisah-kisah yang diutarakan, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran adalah benar, walaupun cerita itu tidak dapat dibuktikan kesahihannya melalui fakta sejarah dan sebagainya, kerana cerita ini cerita yang lampau, cerita zaman Nabi Musa, cerita zaman Nabi Isa, bahkan lebih jauh daripada itu cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita Nabi Nuh alaihissalam, dan juga kisah-kisah yang lain. Yang penting, tanamkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita yakin bahawa kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan kisah yang benar, yang tidak ada keraguannya. Justru itu, bagaimanakah kaedah ataupun cara untuk kita memahami Al-Quran dari aspek kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Kita jumpa. Baiklah tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam siri Al-Muqaddimah, dan kita nak menyambung bicara kita bagaimana kita nak memahami Al-Quran dari sudut aspek kisah-kisah yang dibicarakan dalam Al-Quranul Karim. Satu perkara yang penting ialah hikmah kisah ini disebut dalam Al-Quran adalah untuk kita mendapatkan ibrah ataupun untuk mendapatkan pengajaran daripada kisah tersebut. Apakah intipati yang ada dalam kisah ini? Apakah pengajaran yang boleh kita hayati? Apakah benda-benda yang boleh kita amalkan, yang kita boleh gunakan sebagai panduan dalam kehidupan kita? Oleh kerana itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Surah Yusuf ayat 111. Maksudnya, sesungguhnya adalah pada kisah-kisah mereka. Ayat ini di akhir surah Yusuf membicarakan kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah-kisah Nabi Yaqub, saudara-saudara Yusuf yang 10 orang, 11 orang itu, peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kisah-kisah mereka itu. Ibratul liulul albab, ada ibrah, ada tema yang penting, ada pengajaran yang baik, ada pelajaran yang perlu kita pelajari bagi orang-orang yang mempunyai akal, yang mempunyai minda yang baik, minda yang mau berfikir. Inilah hikmah yang perlu kita hayati dalam kita membaca kisah Al-Quranul Karim. Bukan maknanya bila kita baca kisah Nabi Yusuf ni,
kita nak tahu fakta sejarah. Contoh, kisah Nabi Yusuf, kita nak tahu fakta sejarahnya. Di mana Nabi Yusuf dilahirkan, di mana, bila tarikhnya, sebab tarikh pun belum wujud lagi waktu tu. Belum wujud lagi. Kalau kita baca kisah Nabi yang lain pun, Nabi Nuh, tarikh belum ada lagi. Di mana tempat Nabi Nuh, dari sudut fakta, tak boleh kita nak buktikan. Sebab dalam Al-Quranul Karim tidak diceritakan, dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak diceritakan. Tetapi perkara penting yang perlu kita fahami ialah ibrah, pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Sekadar contoh tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat kisah Nabi Adam alaihi salam, bukan sekadar di dunia ini, tetapi sebelum diturunkan ke dunia ini, sudah ada kisah tentang Nabi Adam yang telah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, di awal-awal surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 30, ayat 31, ayat 32, surah Al-Baqarah seterusnya, menceritakan tentang perkara yang berkait dengan Nabi Adam. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sampailah hujung cerita-cerita tersebut. Ini berkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Apakah perkara penting yang perlu kita hayati dalam keadaan ini? Kita perlu hayati ibrahnya, pengajarannya. Apakah pengajarannya? Pengajarannya bagaimana ditunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kuasa Allah. Kemudian bagaimana malaikat bertanya kepada Allah, kenapa Allah nak jadikan makhluk, sedangkan makhluk yang Allah Ta'ala nak jadikan ini suka melakukan kerosakan, suka menumpahkan darah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ibrahnya pengajaran tentang ilmu Allah yang begitu luas, mengetahui segala perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, dan juga perkara-perkara yang akan berlaku. Begitu juga bila mana Allah memerintahkan iblis, termasuk semua para malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis, mereka semua sujud melainkan iblis. Kenapa iblis tak nak sujud? Aba wastakbaro, kerana iblis itu mempunyai dua sifat. Sifat aba, sifat enggan, sifat engkar terhadap perintah Allah. Dan engkar itu pula diingi dengan satu sifat takabbur, wastakbara. Dia takabbur, dia sombong terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan wa kana minal kafirin, dan iblis itu adalah daripada golongan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak perlu bandingkan cerita ini dengan iblis ni macam mana jahatnya iblis ini, tetapi kita nak ambil pengajaran itu untuk kehidupan kita, tuan-tuan. Ibrah, pengajaran. Ibrah bagi liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Memang iblis itu jahat, memang kejadian dia macam tu, memang dia derhaka kepada Allah. Tetapi apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Iaitu kalau kita melihat dalam ayat aba wastakbara ini, iblis itu engkar terhadap perintah Allah dan dia takabbur. Maka kita nak kena aplikasikan terhadap diri kita. Adakah kita engkar ataupun tidak terhadap perintah Allah Azza wa Jalla? Kalau kita melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan, kalau kita engkar kepada perintah Allah, adakah keengkaran kita itu diiringi dengan sifat sombong, diiringi dengan sifat takabur kepada Allah? Kalau ada sifat takabur, maka kita takut kita akan terjerumus ke lembah kekufuran, sebagaimana yang berlaku kepada iblis, laknatullahi alaih. Inilah pengajaran yang perlu kita ambil, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, supaya ia menjadi pedoman kepada kita, supaya ia menjadi panduan kepada kita dalam kita memandu kehidupan ini untuk menjadi golongan yang benar-benar beriman, golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang perlu kita faham daripada kisah-kisah yang kita baca. Begitu juga kalau kita melihat kisah-kisah yang lain. Kisah Nabi Musa alaihi salam.
Kisah Nabi Musa ini tuan-tuan disebut begitu panjang lebar dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Luqmanul Hakim, kisah Ashabul Kahfi, golongan yang duduk di dalam gua, ini disebut sebagai Ashabul Kahfi. Apakah perkara penting yang boleh kita ambil daripada mereka? Iaitulah apakah pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita pelajari, yang kita boleh hayati daripada kisah-kisah mereka. Inilah yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Jangan. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri Al-Muqaddimah, dan kita masih membicarakan tentang topik bagaimana kita nak memahami Al-Quranul Karim dari aspek kisah-kisah yang berada dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Satu kisah yang menarik dalam Al-Quran ialah kisah Luqmanul Hakim. Ada satu surah dalam Quran yang dinamakan surah Luqman. Ada benda-benda yang dipaparkan daripada Luqman ini. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Sadaqallahul azim. Tetapi tuan-tuan, alangkah sedihnya, alangkah malangnya apabila kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pengajaran yang baik yang disebutkan dalam kisah ini. Macam mana kita tidak mengambil pengajaran yang baik? Sebab bila kita baca ayat ini, kita nak cari fakta, kita nak cari hakikat. Siapakah Luqmanul Hakim? Wa idz qala Luqman, dan ketika Luqman berkata, siapakah Luqman? Adakah Luqman ini seorang rasul hingga namanya disebut dalam Quran? Atau adakah Luqman ini sekadar seorang nabi? Atau adakah Luqman ini sekadar seorang waliullah? Ataupun dia hanya seorang lelaki saleh dahulu kala, tetapi karena kesalehannya itu namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimanakah Luqman ini? Adakah dia berbangsa Arab ataupun bukan bangsa Arab? Adakah Luqman ini orangnya handsome ataupun orangnya tidak handsome? Adakah badannya gemuk ataupun adakah badannya kurus? Ini yang dipersoalkan. Dan ada kitab-kitab tafsir yang menghuraikan perkara ini dan menyebabkan sebahagian daripada masyarakat kita menganggap inilah ilmu yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh. Hakikat Luqman itu, bangsanya, keturunannya, handsome ataupun tidak, gemuk atau kurus dan sebagainya. Begitu juga bila Luqman berkata libnihi, kepada anaknya. Siapakah anak Luqman itu? Apakah namanya? Sehingga terpaksa kita cari dalam kitab-kitab tafsir, apakah anak Luqman ini? Saya pun tuan-tuan terpaksa buka kitab tafsir. Jumpalah nama anak Luqman ini, kata